Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa ba'du. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi berbagai-bagai nikmat dan juga memberi kesihatan. Alhamdulillah. Juga Allah Ta'ala masih lagi bagi nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Alhamdulillah. Dan kita mensyukuri di atas segala nikmat pemberian Allah SWT dengan kita melakukan ketaatan pada Allah SWT. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari ayat di dalam surah An-Naba ayat yang ke-27. InsyaAllah kita tadabbur makna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Innahum sesungguhnya mereka itu, mereka mana? Innahum sesungguhnya mereka itu, iaitu al-musyrikun, orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yatasaaluna bainahum, yang mana saling bertanya di antara mereka. Yang mana mereka ini wayatujadiluna fima bu'itsa bihi, mereka berjidal, saling berdebat, membincangkan bagaimana mereka boleh dihidupkan. Tak percaya ni, bagaimana mereka boleh dihidupkan, mereka tidak percaya. Dengan apa? Dengan hari akhirat. Bagaimana mereka ini Allah Ta'ala ceritakan di awal-awal surah An-Naba ini, amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka itu yatasaalun, yas'alu ba'du Quraisyin ba'da, saling bertanya di antara satu sama lain. Mereka orang Quraisy itu anin naba'il azim, tentang peristiwa yang amat besar itu, iaitu hari kebangkitan, hari akhirat. Jadi mereka ni, mereka tak percaya. Innahum sesungguhnya mereka itulah, bangsa Quraisy itu, kafir itu, musyrikun itu, mereka tidak percaya. Mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba.
Jadi sebenarnya Allah Ta'ala ceritakan sebenarnya mereka ini kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Mereka la yarjun, tidak mengharap kepada hari perhitungan hisab Allah SWT. Mereka tak percaya dan tidak mengharap hari pembalasan itu sebagai hari diampuni dosa, dihisab oleh Allah Ta'ala dengan hisab yang mudah. Mereka tidak mengharap. Dan lagi mereka tu وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Mereka dulu di mana? Dulu atas muka dunia. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Masa duduk atas muka dunia dulu, lawan sungguh-sungguh, tak percaya sungguh-sungguh, dusta sungguh-sungguh ayat-ayat kami. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ayat yang ke-29. Dan tiap-tiap sesuatu dari bawaan hidupnya telah kami hitung secara bertulis. Semua yang mereka lawan, yang mereka tak percaya, yang mereka dusta, yang mereka pertikai, semuanya ada bukti bertulis daripada Allah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kami jaga, kami tunjuk bukti kulla syai'in, setiap apa yang mereka buat. Ahsaynahu, kami jaga, kami catat, kitabah, kami catat, ada catatan. Bila ada catatan, bukti ni dia ada secara bertulis bukan setakat bertulis, bahkan Allah Ta'ala akan paparkan di skrin di akhirat nanti. Maka pada hari akhirat, pada ketika itu Allah SWT akan berfirman kepada mereka, فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Oleh kerana cerita dulu atas muka dunia dulu, yang mana innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Allah Ta'ala sebut wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Kami ada bukti semua secara bertulis, secara catatan yang telah dicatat oleh malaikat kiri kanan semua ni. Fadhuqu, maka rasalah kamu. Fadhuqu, hari ini ketika berada negeri akhirat. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Setelah mereka masuk ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik, dikatakan kepada mereka, oleh sebab kamu telah mendustakan ayat-ayat kami, maka rasalah kamu azab yang disediakan, kerana kami tidak akan melakukan selain daripada menambah berbagai azab kepada kamu. Allah. Maka pada hari akhirat ni, ketika mereka berada di dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sentiasa sebut, fadhuqu, rasalah kamu. Fadhuqu, rasa. Sekarang ni kamu rasa, sebab kamu dulu keras kepala. Kamu dulu tak dengar firman Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala bukan setakat Allah suruh, bahkan Allah SWT suruh tu dengan cara hantarnya Rasulullah, makhluk manusia seperti kita. Allah Ta'ala suruh hantar sampai ke tabligh, menyampaikan tugas kamu basyiran wa nadhira. Muhammad, tugas kamu basyiran wa nadhira, beri khabar gembira, beri khabar dalam bentuk amaran. Maka pada hari ini, oleh kerana kamu tidak dengar kata dulu atas muka dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan ketika itu, fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Tidak ada apa yang kami akan sebut kepada kamu kecualinya
kamu akan kami tambahkan. Falan nazidakum illa azaba, kami tidak tambahkan sesekali, kami tidak tambah benda lain, tak tambah nikmat, tak tambah sedap, tetapi apa yang kami tambah itu azab fauqa azabikum. Kami tambahkan kepada kamu azab di atas azab yang telah sedia ada. Kamu tengah-tengah kena azab, kami tambah lagi azab lain. Kamu tengah-tengah kena azab ni, kami tambah lagi azab lain, iaitu azab fauqal azab, azab di atas azab yang sedia ada. Allahu akbar. Cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mereka yang berada di tengah neraka, bila mana mereka ini minta dengan Allah Taala supaya diringankan azab, na'udzubillah min dzalik, maka malaikat kata, kalau kamu nak rasa azab yang ringan, kamu pergi ke tepi-tepi neraka. Maka mereka berlari pergi ke tepi neraka. Bila pergi ke tepi neraka, tiba-tiba di tepi neraka ni mereka dapati ada lubang-lubang. Bila mereka pergi ke tepi neraka, tiba-tiba melalui lubang-lubang ni keluar pula dua spesies, iaitu aqarib. Aqarib ni kala-kala jengking, yang mana sengat-sengat kala-kala jengking ni yang ada keluar melalui lubang-lubang ni, maka kala-kala jengking ini bila dilihatnya taring-taring kala jengking ni seperti pokok-pokok kurma tinggi. Tu taring dia. Dan bila mana katanya Nabi digigit oleh kala jengking ini, maka mereka merasai azabnya satu kali gigit tadi 40 tahun merasai azab. Maka ada lagi satu spesies yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis. Nabi kata ada lagi hayat, iaitu ular-ular. Ular-ular besar, ular-ular ni sebesar tengkuk-tengkuk unta besar. Ular-ular ni bila mana mereka ini yalsa'u ihdahunna, bila mereka pergi ke tepi-tepi neraka ini, maka keluarlah melalui lubang-lubang itu antaranya hayat, iaitu ular-ular, yang mana yalsa'u ihdahunna yajidu humuwataha sab'ina kharifan, atau kama Rasulullah sebut, bila mana mereka itu disengat oleh ular-ular, dipatuk oleh ular-ular ni, maka mereka menanggung azab dengan sekali patuk itu 70 tahun baru hilang rasa. 70 tahun dengan sekali patuk. Maka sebab itulah Allah Ta'ala sebut di dalam ayat ini, fadhuqu, maka sekarang oleh kerana kamu dulu atas muka dunia dulu kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Bila mana Allah Ta'ala nasihat, bagi nasihat firman Allah Ta'ala berbagai-bagai, dan ayat Allah Ta'ala sebut melalui Rasul tolong hantar cerita-cerita ni berkaitan dengan suasana yang kita akan lalui, iaitu akhirat. Ada syurganya, ada nerakanya, mereka pilih jalan neraka. Maka pada hari ini, maka Allah Ta'ala akan firman kepada mereka, fadhuqu, maka rasalah kamu oleh kerana dustanya kamu atas muka dunia dulu dengan ayat-ayat kami, falan nazidakum, kami tidak tambah kepada kamu pada hari ini kecuali azab, iaitu azab di atas azab yang sedia ada. Maka katanya Nabi, bila mereka lari ke tepian neraka, mereka diazab pula dengan patukan-patukan oleh kala jengking dan juga oleh ular-ular. Maka mereka pun lari ke tengah neraka pula dalam keadaan mereka itu sakit yang teramat dan mereka rasa gatal yang teramat oleh kerana dipatuk oleh ular-ular dan kala jengking. Maka katanya Nabi, mereka menggaru-garu kulit-kulit mereka. Bila bergaru habis, koyak rabuk habis kulit-kulit daging-daging tu. Kenapa? Kerana terlalu dahsyatnya sakit yang dialami ketika mana mereka telah dipatuk oleh ular dan kala jengking. Inilah bila kita banding, apabila kita meshkan, kita jalinkan dengan hadis Nabi, maka Allah Ta'ala sebut ni, maka betul lah, fadhuqu, maka rasalah pada hari ini kerana kamu dulu atas muka dunia keras kepala, falan nazidakum illa azaba,
Tidak kami tambahkan ke atas kamu kecuali azab di atas azab. Ini cerita mereka yang ingkar ketika mana berada atas muka dunia, tidak ikut kehendak Allah SWT dan tidak ikut nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala cerita pula dalam ayat yang seterusnya, ayat yang ke-31, innanil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, al-muttaqin, orang yang bertakwa. Bertakwa ni iaitu at-taqwa hahuna, takutnya di sini. Bila takutnya di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-taqwa hahuna, takwa di sini. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik di dalam, maka baik di luar. Kesemua baik. Bila buruk di dalam, rosak di dalam, rosak kesemuanya di luar. Ala wahiyal qalbu, iaitu sebenarnya itu adalah hati. Jadi takwanya di sini di hati. Bila hatinya bagus, maka bagus dah luar. Taat, semaya, apa semua sekali. Bila di sini tidak bagus, maka di luar tidak bagus. Tak boleh lah orang kata, kalau ada orang kata, saya walaupun saya free hair, hati saya baik. Kalau saya tak tutup aurat pun, hati saya baik. Sebenarnya hati itu tak baik. Sebab apa? Sebab di luar menunjukkan yang dalam. Baik di luar, maka baik di dalam, maka baik di luar. Rosak di dalam, rosak di luar. Jadi tuan-tuan semua, maka hasil daripada manusia yang bertungkus lumuh usaha untuk jadikan diri dia atas muka dunia dulu, al-muttaqin, orang yang bertakwa. Dengan takwa ni mana takut pada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka Allah janji innanil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan syurga, ya, tempat mereka beroleh apa yang mereka inginkan. Mafaza ni tempat kejayaan yang sebenar. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa dia yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, inilah orang yang berjaya sebenarnya. Mafazah ni mana? Tempat meraih kejayaan. Itu dia. Kalau kita main sukaneka ke, kita main olahraga ke, akhir sekali yang kita target tu, kita nak naik atas pentas tu, nak duduk di petok mana? Mesti kita target nak duduk di petok atas sekali. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Mesti kita nak di nombor 1. Kalau tidak, kita tak lari derah tu. Tong lari derah, tinggal habis orang lain. Sebab apa? Sebab target kita nak duduk di petok teratas sekali, tangga teratas, iaitu nombor 1. Maka kita duduk atas muka dunia ni, kita pun tidak jadi masalah. Masih lagi namanya iaitu ikhlas. Bila mana kita mengharap redha Allah, kita mengharap syurga Allah SWT. Kita buat amal, kenapa kamu semaya? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu buat baik? Aku nak syurga Allah SWT, yang Allah Ta'ala janji. Ini nama dia, masih lagi nama dia ikhlas. Ada orang buat, kenapa kamu semaya? Kenapa kamu puasa? Kenapa kamu tutup aurat? Kenapa kamu taat? Sebab aku hamba. Dia tidak sebut nak kenapa, kerana nak masuk syurga. Dia tak sebut kerana nak masuk syurga, kerana aku hamba. Aku sebagai hamba, aku akan ikut Tuhan aku, iaitu Allah SWT. Maka dia pun buat ibadah. Ni dia panggil ikhlas yang teratas. Ikhlas nombor 1. Kenapa semaya? Allah suruh. Kenapa puasa? Allah suruh. Kenapa tutup aurat? Allah suruh. Kenapa mengaji ni? Allah suruh. Bila Allah suruh, bila kita taat pada Allah, maka Allah Ta'ala akan menempatkan kita di tempat yang terbaik nanti, insya-Allah akhirat. Innalil muttaqina mafaza
Bagi orang-orang yang bertakwa itu akan berada mafaza, akan berada di tempat yang dia panggil meraih kejayaan. Di mana tempat mereka berada? Hadaiq. Dalam syurga ni hadaiq. Ni bukan bohong. Ni bukan olok-olok ni, bukan main-main ni, bukan bergurau ni dak. Sungguh. Mana tahu sungguh, inna, sungguh-sungguh ni. Sungguh-sungguh, inna ni, perkataan inna ni. Mereka akan berada, dapatnya Allah bagi hadaiq. Hadaiq di mana? Plural kepada hadiqah. Hadiqah di mana? Taman. Bukan duduk dalam satu taman, bahkan berbagai-bagai taman. Hadaiq wa a'naba, dan bukan setakat mereka berada dalam kebun-kebun, dalam dalam taman-taman, taman syurga, bahkan mereka juga wa a'naba, mereka mendapat nikmat-nikmat buah-buahan. A'naba ni inab, plural kepada inabun, a'naba, berbagai-bagai buah-buahan. Buah-buah yang disebut di dalam Quran ni banyak buah-buah syurga. Banyak. Pisang ada, rumman ada, tin ada, zaitun ada. Lepas tu yang tidak disebut dalam Quran, buah dokong. Buah durian tak ada ke? Ada. Sebab apa ada? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut cerita dalam syurga, apa yang kamu nak semua ada. Apa yang kamu tidak pernah melihat ada. Apa yang kamu tidak pernah pegang rasa ada. Apa yang kamu tidak pernah mendengar ada. Jadi kalau hok biasa pegang, biasa makan buah dokong, ni musim dia ni. Buah motel ni musim dia. Ni buah durian musim dia. Besok makan dak? Besok tengok dah. Besok dah hok besok rak kau ada. Hok tak besok tengok tu ada. Hok tak besok dengar tu ada. Hok tak besok pegang tu ada. Hok tak besok tengok ada, maka hok besok tengok kau ada. Hok tak besok dengar ada, hok besok dengar kau ada. Hak tu ya, jadi sahabat-sahabat ada tanya Rasulullah, kuda ada ya Rasulullah? Kuda. Rasulullah kata kuda. Mu tanya kuda. Kuda, bulu kuda dalam syurga tu Allah buat dengan mah. Mu tanya kuda tu ada ke tidak? Kuda dalam syurga Allah buat dengan ada sayap, boleh terbang. Tak kuda atas dunia ni boleh terbang tak? Tak boleh terbang, boleh renggah ketung kat atas darat ni. Acik kita suruh dia terbang, dia tak boleh terbang. Terjun dalam air, masuk pergi bau dalam air. Boleh berenang dah kuda, kuda lembu boleh berenang, walaupun dia besar begitu dia boleh berenang. Kita tengok demo duk litas Sungai Golok tu musim raya haji tu. Kata mana lembu boleh masuk banyak-banyak. Oh demo tarik dengan perahu. Tu duk atas perahu, kuda lembu duk dalam air. Perah air. Kita tengok kambing-kambing, kita tengok kambing litas tali air, tu ambak tolok masuk dalam tali air. Kabar-kabar berenang. Kaki dia kecil, dia tidak sampai kaki itik. Tapi nak ceritanya binatang-binatang yang kita minat ke, yang kita suka ke, apa semua nama benda yang pernah kita merasai atas muka dunia, maka ianya pasti ada. Sebab apa? Sebab yang suatu benda yang tidak pernah kita lihat pun ada. Itulah nikmat syurga. Hadaiqa, ada hadiqah, ada taman-taman, wa a'naba, dan ada buah-buahan, wa kawa'iba atraba, dan mereka akan beroleh wa kawa'iba atraba. Dan ayat yang ke-33, mereka akan merasai apa dia? Bekas-bekas wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, tu bekas. Nombor 33, maka dan perawan-perawan yang sebaya umurnya. Ayat yang 34, piala-piala wa ka'san dihaqa, piala atau gelas yang penuh dengan minuman. Gelas-gelas tu ka'san. Ka'san tu, gelas-gelas tu bukan gelas-gelas biasa tu, gelas-gelas dalam bentuk piala. Dalam bentuk piala. Kita tak minum dalam bentuk piala atas muka dunia ni.
Bila kita pergi ke istana-istana, kita akan tengok gelas-gelas tu. Tak okeylah gelas dia supaya gelas rumah kita. Sebab duduk dalam istana, gelas dia lain. Kita makan dengan VVIP, kita makan dengan VIP lain dah. Tempat makan VIP lain dah. Ada pernah sekali kita tak biasa, apa tak biasa makan jenis, orang panggil jenis pesing, ada orang duduk sebelah ni. Kita tak biasa. Tapi bila dijemput bersama askar di camp, setelah ceramah, makan bersama pegawai-pegawai. Setiap seorang-seorang ni ada seorang orang panggil pelayan yang duduk sebelah kita. Duduk sebelah pegawai ni seorang, duduk sebelah pegawai ni seorang, sebelah pegawai ni seorang, termasuk sebelah hamba pun seorang ada. Dia bubuh nasi. Dia bubuh nasi. You tak boleh kita ambil sendiri. Dia bubuh nasi. Puas. Rumah kita, bini kita tak tunggu begitu. Layan ni. Dia bubuh nasi, dia bubuh lauk. Buat nampak nak habis tu dia nak tambah. Selagi mana sudu kita pun letak terbuka macam di hotel, dia akan tambah. Kalau kita gokuk tu dia tak tambah. Tu cara makan. Cara makan di hotel ke di mana. Dia nasi dia tambah, lauk dia tambah, air dia tambah, buah dia letak dia akak. Tu kita kata tengok cara layanan tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di dalam syurga ini pun juga layanan-layanan yang istimewa. Kita tengok kalau kita pernah, tapi hamba tak pernah, cuma pernah pergi masuk tempat first class. First class ni dalam kapal terbang tu, tak silap hamba masa tu ada lapan kursi seperti katil. Ada lapan. Dah lapan ni dia nak tidur pun boleh, dia nak duduk pun boleh, dia nak makan gapo yang ada dalam kapal terbang ni, dia nak minta gapo boleh minta belaka, sebab tempat dia ni first class. Semua pramugari wajib apa nama dia. Wajib apa nama dia. Tuan nak makan apa? Tuan nak apa? Tuan nak apa? Dia panggil nama kita. Nama penuh dia panggil tu. Tu first class. Business class pun dah steady dah. Duduk atas tu, duduk belunjuk atas. Kursi dia tu kalau kita duduk duduk belakang tu, ekonomi kelas tu, kita duduk belakang ni tengah 5, belah sana berapa? 3, sebelah sana 3 tengah 5 jadi berapa? 11 orang sebaris. Dia duduk atas tu 2 orang tengah, 2 orang tu. Relax. Sebab apa? Sebab bayar tu lebih. Jadi akhirat tu, berapa syurga tu tinggi, syurga ni rendah. Sebab syurga tinggi tu sebab amal tu banyak atas muka dunia. Rajin beribadah, rajin. Banyak pada orang lain. Maka mana sabar syurga tinggi-tinggi. Tak semestinya Nabi. Itu Nabi sebut. Bila sahabat diceritakan oleh Nabi kata dalam syurga ni, di dalam syurga ni ada syurga yang berbeza dengan orang lain, iaitu syurga tinggi-tinggi. Maka sahabat tanya, syurga tinggi itu siapa ya Rasulullah? Adakah mereka itu Rasul Nabi? Nabi kata tidak semesti Rasul Nabi, orang-orang biasa sahaja. Tapi oleh kerana apa? Kerana terjadinya perbezaan syurga tinggi rendah ini, mengikut orang panggil mengikut amal ibadah yang mereka telah usahakan di atas muka dunia. Masya Allah. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Di dalam syurga la yasma'una fiha, mereka ahli syurga tidak akan mendengar di dalam syurga itu lagwan, benda-benda yang lara. Lara ni maknanya tak ada manfaat. Wala kidzaba, dan mereka tidak akan mendengar di dalam syurga itu dusta. Kidzaba, benda bohong, benda belawak. Tak ada. Dalam syurga, ahli syurga tidak cakap belawak. Tak ada cakap belawak, bohong, dusta, tak ada. Semuanya ahli-ahli syurga ni, mereka ni katanya Nabi, tinggi sama tinggi,
comel sama comel, comel, tinggi sama tinggi, omong sama bayar, perangai muka comel belaka, perangai supa belaka, hati supa belaka, iaitu apa dah? Hati baik-baik. Maka kita duduk atas muka dunia ni nak jadi ahli syurga nanti kena berubah, kena jadikan diri kita ni orang-orang yang baik, insya-Allah. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan dari Tuhanmu, iaitu satu limpah kurnia yang dikira cukup menurut yang dijanjikannya. Jazaa'an min rabbika 'ata'. Kenapa Allah Ta'ala bagi syurga, bagi mafaza, bagi hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa, mereka la yasma'una fiha lagwan, tak dengar lara, wala kidzaba, dan tidak ada kidzaba, dusta dalam syurga. Ini semuanya jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Inilah sebagai balasan daripada Allah, min rabbika, daripada Tuhan kamu wahai Muhammad, balasan dia. Ata'an sebagai satu pemberian, hisaban, dan orang panggil kurniaan yang dikira cukup komplit. Tak ada kata tak cukup lah kakah ni, tak cukup lah bagan ni, rasa tak sedap lagi lah. Tak ada. Semuanya bila masuk syurga cukup, dari sudut sihat, dari sudut omor, dari sudut nikmat, semua nikmat makan, nikmat duduk, nikmat berkeluarga, nikmat berjalan, nikmat apa, semua cukup. Tak ada rasa kau ni kurang ni ya Allah, tak ada. Semuanya cukup, sehingga Allah Ta'ala suruh minta lagi sampai pening ahli syurga. Pening nak minta lagi apa, semua kami dah boleh. Pening minta apa lagi. Maka mereka akan rujuk kepada alim ulama di dalam syurga, katanya Nabi. Rabbis samawati wal ard. Setakat tu dululah. Jadi masa agak tidak sempat. Ada beberapa ayat lagi ni, insya-Allah pada pagi esok kita sambung, dan selepas daripada tu kita akan terus dengan surah juzuk yang ke-29, iaitu surah berikutnya, surah Al-Mursalat, wal mursalati urfa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dulu, dan mengucap terima kasih semua kepada hadir-hadirat yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dikira amal soleh yang Allah SWT terima, insya-Allah. Wallahu a'lamu bisawab. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.